Okey. Jadi kita boleh bermula untuk malam ni. Okey. Selamat petang kepada semua murid dan selamat datang ke perbincangan latihan buku kerja kali pertama kita. Okey. Jadi hari ini cikgu akan mula dengan bab kedua dahulu kerana ini adalah bab yang lebih dekat dengan kita yang telah belajar sebelum ni, dan cikgu gunakan bab-bab ni untuk just macam satu lagi kali macam tuition dengan kamu semua, satu kali lagi perbincangan dengan kamu semua supaya boleh mengukur lagi pengetahuan kamu dalam penyelesaian masalah. Okay, jadi kita akan lihat kepada bab 2 ini yang dekat muka surat 7 dalam buku kerja kamu. Okay, jadi kita lihat, kita kena ingatkan kembali lagi tentang cara kembangkan unggapan algebra. Okay, jadi dekat sini kita kena tahu macam mana kita kembangkan. Okay, jadi di sini kita darab dia ke dalam. Cikgu rasanya ini kamu mungkin masih ingat lah. Okay, lepas tu 2. Okay, sebelum ni cikgu kena selalu ingat kita ada 3 langkah. Pertama itu kita akan lihat kepada positif, negatif. Kita tengoklah positif darab positif ke, negatif darab negatif ke, positif darab negatif. Nombor 2, kita akan darab nombor dulu. Nombor dengan nombor. Lepas tu yang ketiga, baru huruf. Okay, ingat. Positif, negatif, nombor dan huruf. Ini adalah langkah-langkah kita ingat setiap kali. Okay, macam ni soalan yang satu ini, 2 dengan 4. Positif. Nombor dengan nombor, 2 darab 4, 8. Okay, 2 darab 4, 8. Okay, jadi tak ada huruf, kita abaikan. Lepas tu yang kedua, positif, negatif. Nombor, tak ada nombor, 2. Huruf, Q. Jadi, telah settle lah untuk kita yang soalan pertama ini. Jadi, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cikgu akan teruskan. Ada pertanyaan? Boleh bagi respon? Dapat dengar cikgu kan? Okey, dia ada. Okey, jadi dia ada, kita tengok kepada soalan 2. Sama juga kita akan darab ke dalam. Okey. Lepas tu positif. 5, dia ada nombor jadi 5 lah, kita tulis ke dalam. Jadi huruf A darab A kuasa 2. Okey. Lepas tu yang kedua, positif. 5 darab 6, 30. Lepas tu A sahaja. Jadi telah settle lah untuk soalan yang kedua. Okey. Jadi kalau kamu ada masalah, kamu terus bagi signal dengan cikgu. Kalau tidak, cikgu akan teruskan saja. Okey, untuk soalan 3 sama juga. Okey. Negatif, positif, negatif. Huruf 7. M darab M kuasa 2. Nampak? Okey, lepas tu kedua, negatif, positif. 6 sahaja. 6 lah. M. Jadi ada macam tak faham apa yang cikgu telah buat di sini? Ya, Christopher? Ada masalah? Okey. Kalau tak ada, cikgu akan sambung. Cikgu sambung.
Okey, soalan yang keempat. Okey, jadi sekarang. Okey, jadi sama juga saya akan darat dia masuk ke dalam. Negatif, negatif, positif. Jadi positif saya tak perlu tulis lah. Okey, 10 darab 2, 20. S darab Y, S, Y. Nampak? Lepas tu yang kedua, negatif, positif, negatif. 10 darab 3, 30. Lepas tu X. Nampak? Jadi tak susah kan? Jadi cikgu haraplah daripada perbincangan kita ini membolehkan kamu lebih ketahuilah cara-cara untuk menyelesaikan soalan-soalan ini ya. Okay, lepas tu yang kelima juga sama. Okay, kita darab masuk, kita darab masuk. Okay, lepas tu positif. Positif, positif. Okay. A per 2 darab 8A. Jadi mungkin ini kamu rasanya dia macam lebih susah kan. Jadi cikgu terus buat dia dekat bawah di sini. Cikgu bawa dia pergi bawah di sini supaya kamu nampak dengan lebih jelas. Okay, sebenarnya apa yang kita boleh buat kalau kita darab macam ni? Okay, di sini kita boleh jadikan 8A ini kepada pecahan 8A per 1. 8A per 1. Okey, lepas tu apa yang kita boleh buat? Sebenarnya kalau kamu lihatlah pengatas dengan penyebut atas dengan bawah. Okey, 2 ini boleh bahagi 2 jadi 1. 8 boleh bahagi 2 jadi 8 bahagi 2 jadi 4. Okey, jadi di sini kita boleh nampaklah akhirnya dia 4. 4 darab A. Ni 4. Okey. A darab A. A kuasa 2. Lepas tu penyebut 1 darab 1. 1. Jadi akhirnya dia akan sama dengan 4A kuasa 2. Okey. Jadi kalau kamu tidak dapat settlekan bahagian ini terus, kamu boleh gunakan cara yang cikgu gunakan ini untuk kamu settlekan dia dekat luar dululah. Okay, lepas tu saya salin dia ke dalam. Jadi tinggal 4A kuasa 2. 4A kuasa 2. Okay, lepas tu yang kedua, positif, negatif, negatif. Jadi perkara yang sama kalau kamu tidak dapat, kamu buat macam ni. Okay, cikgu cubalah, cikgu buat sekali lagi. A per 2 darab 2X. Jadi per 1 kan? Jadi 2 darab 2 bahagi 2, 1. 2 bahagi 2, 1. Lepas tu A darab S. A, X. Per 1 darab 1, 1. Jadi sama dengan A, S kan? Jadi jawapan dia A, X. Jadi macam ni lah. Jadi, okey. Jadi inilah jawapan dia, cara kita menjawab dia. Okey, untuk soalan 6 ni juga samalah. Okey, tapi dia ada 3 kan? Jadi kita darab kepada ketiga-tiga. Ketiga-tiga kita darab dia. Okey, jadi pertama negatif, positif, negatif. Okey, jadi perkara yang sama kalau kamu tak mahir, kita buat dia dekat luar. J. Okey, jadi saya akan bagi dia macam ni lah supaya saya nampak dia lebih jelas. 5 boleh bahagi 5 jadi 1. 10 bahagi 5 jadi 2. Jadi 2 darab 2, 4. J darab J, J kuasa 2. 1 darab 1 penyebutnya 1. Jadi di akhirnya sama dengan 4J kan? J kuasa 2 kan? Jadi 4J kuasa 2. Jadi dia macam ni. Okay, lepas tu macam mana lagi? Untuk yang kedua, sama juga. Negatif, positif, negatif. Ingat,
Positif negatif ni kita kena settlekan dia dulu. Selalu ingat kita mesti settlekan positif negatif dahulu. Okey, lepas tu baru 2J per 5 darab 20K. Jadi kita jadikan dia per 1 lah. Jadi 5 bahagi 5, 1, 2 bahagi 20 bahagi 5, 4. Jadi 2 darab 4, 8. J darab K, J, K. Per 1 darab 1, 1. Jadi 8 J, K. 8 J, K. Lepas tu yang terakhir, negatif darab negatif. Positif. Jadi 2J per 5 darab 15. Jadi di sini saya pun jadikan yang 15 per 1. Okey, jadi 5 bahagi 5, 1. 15 bahagi 5, 3. Jadi 2 darab 3, 6. J per 1. Sama dengan 6J. Jadi inilah 6J. Jadi inilah cara penyelesaian bagi kembangan. Okey, bagi kembangan ni. Jadi daripada sini, cikgu harap kamu boleh lebih tahulah, lebih tahu cara dia untuk diselesaikan. Okey. Jadi mungkin selepas ni kan kamu boleh carilah soalan dalam buku teks. Cari soalan-soalan dalam buku teks yang mirip, kamu cuba selesaikan. Kalau ada masalah, kamu boleh tanya balik dengan cikgu lagi. Okey? Jadi kalau tidak ada masalah, cikgu akan pergi kepada bahagian B. Okey, bahagian B. Okey. Okey. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kita pernah belajar kan? Mula-mula kalau biasanya lah cikgu akan buat dia macam ni. Dia darab. Okey. Dia darab. Okey. Kalau kamu ikut cara yang dalam buku test, dia memang akan jadi S darab dengan S tambah 4. Okey, tambah 3 S tambah 4. Okey, jadi dia macam dia darab ke dalam lah. Sama seperti apa yang cikgu lukis di atas lah. Mula-mula S darab dengan dua-dua ini. Lepas tu 3 tambah 3 ni darab dengan dua-dua ini. Okey, nampak kan? Okey, jadi sama S darab S, S kuasa 2. Positif, positif. Nombor tak ada sudah. Positif, positif, positif. Okey, 4 tambah 4X. Okey, tambah 3X. Tambah 3 darab 4, 12. Jadi sangat senang kan? Okey, lepas tu S kuasa 2 ini, okey, oleh kerana ini sebutan dia mirip kerana dia ada X sahaja kan. Okey, jadi dia boleh ditambah. Okey, apabila dia ditambah, okey, dia akan jadi tambah 4 tambah 3, 7. 7X. Okey, tambah 12. Jadi telah settle lah untuk soalan 1 ini. Okey. Okey, ada masalah? Jadi kalau kamu, cikgu memang haraplah kamu mahir menggunakan kaedah-kaedah seperti inilah. Dan kamu kena tahu mana satu boleh tambah dolar, mana satu tak boleh tambah dolar. Jadi semua ini memang perlukan kamu keterokainya. Bukan, memang cikgu cakap jujur lah, tak dapat selalu bergantung dengan cikgu. Cikgu hanya boleh menerangkan kepada kamu kalau kamu kata, cikgu kenapa saya ini salah. Itulah cara kita belajar. Okay, sama juga untuk soalan 2. Okay, kita darab. Okay, kalau kita tuliskan dia keluar, A darab A tolak 5. Tolak 8. A
darat dengan A tolak 5. Jadi sama juga darat ke dalam. Positif, positif, positif. Nombor dah ada, A darat A kuasa 2. Positif, negatif, negatif. Nombor 5, huruf A. Lepas tu negatif, negatif, negatif. Negatif, positif, negatif. 8 nombor saja, A. Lepas tu negatif, negatif, positif. 8 darab 5. 8 darab 5, berapa? 40. Lepas tu kita boleh nampak 5A dengan 8A adalah sebutan yang mirip. Jadi dia boleh ditolak. A kuasa 2. Negatif 5 tolak 8 adalah negatif 13. A. A dia masih sama. Tambah 40. Boleh? Kalau ada masalah, terus bagi signal. Terus bagi signal kalau ada masalah. Jadi kalau tak ada masalah, cikgu pergilah. Cikgu nak cepatkan supaya harap malam ni kita boleh bincang sekurang-kurangnya 3 muka surat lah. Jadi untuk soalan 3 ini, sama juga. Tak dapat cikgu adjust. Tak apa. Jadi sama juga. Negatif 7 darat 4 tolak 3 Q. Tambah 2Q darat dengan 4 tolak 3 Q. Jadi darat dia ke darat. Negatif, positif, negatif. 7 darab 4, 28. Negatif, negatif, positif. 3 darab 7, 21. Lepas tu Q sahaja. Positif, positif, positif. 2 darab 4, 8. Q sahaja. Positif, negatif, negatif. 2 darab 3, 6. Q darab Q kuasa 2. Nah, kita boleh nampak ini adalah sebutan yang mirip. Kita boleh selesaikan dia. Negatif 28 tambah 21 tambah 8 tambah 29 Q. Tolak 6 Q kuasa 2. Jadi ada masalah? Jadi itu saja. Kita kembangkan macam tu saja. Untuk bahagian sini kita memang kembang macam tu saja. Lepas tu untuk soalan 4, sama juga kita kembangkan dia. Kita kembangkan dia. Sama dengan negatif 2M darab dengan 6N tolak N. Tambah 3N darab dengan 6N tolak N. Jadi dekat sini. Negatif, positif, negatif. 2 darab 6, 12. M darab M, M kuasa 2. Cikgu lupa lukis. Negatif, negatif, positif. 2 sahaja. M darab M, N, N. Positif, positif, positif. 3 darab 6, 18. N darab M pun boleh kita tulis N. Kita boleh ikut urutan nombor huruf tu lah. Supaya kita lebih senang kesankan adakah sebutan itu serupa ke tidak. Positif, negatif, negatif. 3 sahaja. N darab N. N kuasa 2. Jadi ini adalah sama kan? Jadi negatif 12 M kuasa 2
Okay, 2 tambah 18, 20 mn. Jadi tolak 3n kuasa 2. Okay, jadi ada masalah? Okay, kalau tak ada masalah, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 5. Okay, soalan 5. Okay. Okay, untuk soalan ini kita kena kembangkan dia dulu macam ni. 4B tolak 4. 4B tolak 4. Ha, kuasa 2 kan? Kalau A kuasa 2, A darab A. Jadi 4B tolak 4 kuasa 2, 4B tolak 4 darab 4B tolak 4. Ha, jadi kita kembangkan dia. Okay, jadi dia akan jadi 4B 4B tolak 4 tolak 4 4B tolak 4. Okay, jadi kita tarik ke dalam lagi. Okay, lepas tu positif, positif, positif. 4 darab 4, 16. B darab B, B kuasa 2. Okay, lepas tu positif, negatif, negatif. 4 darab 4, 16. Lepas tu B. That's why kamu selalu kena ingat 3. 3 itu. Positif, negatif, nombor, huruf. Supaya kamu tidak akan tertinggal sesuatu. Okay. Negatif, negatif, positif, negatif. 4 darab 4, 16. B. Negatif, negatif, positif. 4 darab 4, 16. Okay. Jadi 16. B kuasa 2 kerana ini sama. Negatif 32. 32. Okay. Tolak 6, tolak 16, tolak 16, tolak 16 adalah tolak 32 biar tambah 16. Okay. Jadi inilah merupakan penyelesaian dia. Okay. Jadi kita tengok terus kepada soalan 6 lagi. Okay. 5D tambah 2 darab dengan 5D tambah 2. Okay. Jadi dekat sini sama juga 5D darab 5D tambah 2 tambah 2. 5D tambah 2. Jadi saya darab dia ke dalam untuk kembangkan dia. Positif, positif, positif. 5 darab 5, 25. D darab D, D kuasa 2. Positif, positif, positif. 5 darab 2, 10. D. Okay, positif, positif, positif. 2 darab 5, 10. D. Okay, positif, positif, positif. 2 darab 2, 4. Tak ada huruf. Jadi ini sama. Jadi 25. D kuasa 2 tambah 10 tambah 10, 20. D tambah 4. Okay, boleh? Okay. Okay, ada masalah? Setakat sini? Kita telah settlekan muka surat 7 dah. Kita telah guna 23 minit sudah. Okay, kalau tidak ada masalah, cikgu akan teruskan. No? Untuk soalan di sini sebenarnya sama juga. Okay, kalau kamu lihat. Okay, tengok dia sebenarnya sama dengan langkah ini kan. Jadi, cikgu pun kembang dia seperti biasa. Okay. Okay. Jadi, 2 positif, positif, positif. 2 darab S, 2S. Positif, positif, positif. 2 darab 5, 10. Negatif, positif, negatif. 3 darab S, 3S. Negatif, positif, negatif. 3 darab 7, 21. Lepas tu kamu nampak tak? Yang ini dengan yang ini hurufnya sama kan? Okay, jadi saya susun semula. 2S tolak 3S tambah 10 tolak 21. Ingat
positif negatif tu ikut nombor belakang untuk bertukar tempat. Jadi 2S tolak 3S sama dengan negatif S. Okay. Positif 10 tolak 21 adalah negatif 11. Jadi inilah jawapan akhirnya. Okay. Inilah merupakan jawapan akhirnya. Okay. Lepas tu, kalau kamu lihat soalan 2 ini, sebenarnya yang perlu disettlekan, yang dikembangkan adalah di belakang sini. Dia darab 3 kali. Okay. Jadi yang depan ini, mula-mula kita tidak kembangkan dia. Kita just salingkan dia semula dekat sini. Okay. Negatif. Lepas tu kita settlekan belakang ni, kembangkan. Negatif, positif. Negatif. Okay. 3. P darab P. P kuasa 2. Negatif, positif, negatif. Lepas tu 6. P darab Q, P, Q. Okay. Lepas tu negatif, negatif, positif. P darab 2, 2, P. Okay, jadi kita boleh nampaklah 4P kuasa 2 boleh tolak 3P kuasa 2 kan. Jadi dia sama dengan 1P kuasa 2 iaitu P kuasa 2. Lepas tu yang lain kita just saling saja. Negatif 6P Q tambah 2P. Kenapa dia tidak disettlekan? Kerana sebutan 3-3 ini tidak serupa. Tak boleh diselesaikan macam tu. Okay, jadi jawapannya kita tinggal adalah P kuasa 2 tolak 6PQ tambah 2P. Okay. Dah masalah? Dah ada masalah, kita teruskan. Okay, soalan 3. Okay, sama juga. Okay, jadi dekat sini kita kena darab ke dalam kembangkan. Jadi ini lain cerita. Jadi kalau macam tu, cikgu sekaligus lah. 4A, 2A tolak 5. Okay, tambah A tolak 7, A tolak 7. Jadi sekarang tengok di sini ada 2 kaedah kembangan yang kita boleh buat pada soalan yang sama. Okay, jadi positif, positif, positif. 4 darab 2, 8. A darab A kuasa 2. Positif, negatif, negatif. 4 darab 5, 20. Okay. Jadi, tambahlah. Okay. Jadi di sini cikgu tidak buat seperti depan. Cikgu buat terus. Cikgu buat terus. Okay. A darab A kuasa 2. Kerana positif, positif kan. Positif, negatif, negatif. A dengan 7, 7A. Okay. Lepas tu, tinggal ini. Negatif 7, negatif positif, negatif. 7 darab A, 7A. Negatif, negatif, positif. 7 darab 7, 49. Cikgu telah settlekan dia terus. Okay, sebenarnya konsepnya sama saja seperti tadi. Hanya tadi itu cikgu ada tuliskan dia. Sekarang cikgu terus buat pada soalan dia. Okay. Lepas tu kamu ada nampak yang ini dengan ini sebutannya serupa. Yang ini sebutannya serupa. Jadi cikgu akan susung atau dia dahulu. 8A kuasa 2 tambah A kuasa 2 tolak 20A tolak 7A tolak 7A tambah 49. Okay. Lepas tu 8 tambah 1, 9A kuasa 2. Negatif 20 tolak 7 tolak 7 adalah negatif 34A. Okay. Tambah 49. Okay. Boleh? Mungkin mula-mula nampaknya mungkin dia agak rumit lah. Tapi dia dalam setiap langkah itu cikgu telah jelaskan. Okay. Kalau dalam sini, kalau kamu ada masalah, kamu boleh tanya dengan cikgu.
Kalau kamu rasanya nanti kamu nak dengar dalam YouTube lagi sekali, kamu boleh dengar semula. Kalau tak faham, ingat, boleh tanya balik dengan cikgu lagi. Okay, untuk yang ini, juga sama. Okay, kembangkan dia. Kembangkan dia. Okay, untuk soalan ini cikgu juga sama seperti ini. Cikgu tidak lagi buat seperti yang tepat. Apa yang maksudnya seperti yang tepat? Seperti yang tepat macam ni lah. Cikgu tulis semula. Okay. Jadi, okay, positif, positif, positif. 5 darab 2, 10. A darab A kuasa 2. Okay. Positif, negatif, negatif. 5 darab 9, 45. A. Positif, positif, positif. 3 darab 2, 6. A. Okay, kerana A saja kan. Positif, negatif, negatif. 3 darab 9, 27. Yang belakang tolak 3A, tak ada apa-apa berlaku, kita sambungkan dia saja. Tulis dia ke bawah. Jangan abaikan dia. Itu merupakan salah satu careless mistake yang selalu kita akan buat. Okay? Jadi, kita nampak ada sebutan yang sama. Jadi, cikgu akan tuliskan dia semula lah. 10A kuasa 2 tolak 45A tambah 6A tolak 3A tolak 27. Jadi, sama dengan 10A kuasa 2. Okay. Negatif 45 tambah 6. Dia akan jadi negatif 39. Tolak 3. Negatif 42. Negatif 42A. Okay. Tolak dengan 27. Jadi inilah dia penyelesaian dia. Okay, soalan 3 dengan soalan 5 dia akan challenging sikit lah. Kenapa? Kerana nampak susah. Sebenarnya kalau kamu settlekan dia satu demi satu, dia tidak susah sangat. Okay. Okay, kalau tak ada masalah, kita akan tengok kepada bahagian B ya. Bahagian B. Okay, hitungkan luas. Luas segi 4 tepat adalah panjang darab lebar. Okay, panjang darab lebar. Kita kata ini panjang, ini lebar lah. Okay, jadi 4S tambah 5 darab dengan S tolak 3. Jadi sepertilah yang kamu telah belajar tadi. Okay, jadi cikgu darabkan dia. Okay, sama dengan positif, positif, positif. 4 S darab S kuasa 2. Positif, negatif, negatif. 4 darab 3, 12S. Positif, positif, positif. 5 darab S, 5S. Positif, negatif, negatif. 5 darab 3, 15. Okay, ini sebutan dia sama. Kita settlekan dia. 4S kuasa 2, negatif 12 tambah 5, negatif 7S. Tolak 15. Tolak 15. Okay. Jadi, okay kan setakat ini. Okay, lepas tu untuk soalan 2 ini adalah segitiga. Apa rumus untuk segitiga? 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi, 1/2 darab dengan tapak 8M tolak 2 darab dengan tinggi 3M. Jadi, macam mana kita settlekan dia? Kalau bagi cikgu, cikgu akan cuba darab yang belakang ni dahululah. Supaya lebih senang. Jadi, belakang ini macam mana darab? Okay, ini darab dengan ini, darab dengan inilah kan. Okay, jadi 1/2. Positif, positif, positif. 8 darab 3, 24. M darab M, M kuasa 2. Positif, negatif, negatif. 3 darab 2, 6. 6M. Lepas tu macam mana? Darab ke dalam jugalah.
Jadi 1/2 darab 24 dia akan jadi 12. Kalau tidak percaya kamu boleh guna kalkulator. Bahagian ini sebenarnya kamu boleh guna kalkulator. Okay. Lepas tu huruf M kuasa 2. Positif, negatif, negatif. 1/2 darab 6, 3. Lepas tu darab M. Jadi inilah jawapan akhirnya. Jadi di soalan-soalan ini sebenarnya memerlukan anda explore. Kamu mesti cuba buat, baru kamu akan nampak mana bahagian yang anda kurang faham lagi. Masa itu kamu boleh tanya lagi dengan cikgu. Okay. Lepas tu kita tengok lagi soalan yang seterusnya. Okay, lepas tu soalan 3 ini adalah trapezium. Okay, macam mana rumus bagi trapezium? Okay, 1/2. Okay, katakanlah ini adalah A, ini adalah B lah. Rumusnya adalah 1/2 darab A tambah B darab dengan tinggi dia lah, tinggi dia. Jadi kita cuba. 1/2 darab dengan, okay, cikgu guna kurungan besar lah. 7A tolak 4 tambah dengan 3A tambah 2. Darab dengan 4A. Okay, jadi sekarang kita sampai ke satu bahagian yang banyak kita mungkin akan buat careless mistake. Apa maksudnya cikgu di sini kita mungkin buat careless mistake? Okay, jadi di sini kita gunakan in yang lain. Okay, nampak tak ini adalah tambah. Okay, banyak orang apabila dia nampak yang ini, dia akan darab 7A darab dengan 3A, lepas 7A darab dengan 2. Tak boleh. Kenapa? Kerana hubungan 2 ini adalah tambah. Okay, kita tengok sebelum ni. Tengok semua ini adalah hubungan dia adalah darab. Baru kita boleh darab. Jadi ini adalah tambah. Jadi merupakan satu bahagian yang cikgu kena ingatkan kamu. Kerana kita selalu mungkin buat try dekat sini. Jadi dalam sini kita kena settlekan kurungan dalam. Sebenarnya kurungan dalam ni kita boleh buang dia macam itu saja. Kenapa? Kerana ini adalah tambah kan. Kerana tepat ini pun positif kan. Jadi 7A tolak 4 tambah 3A tambah 2. Okay. Lepas tu dalam tu kita juga kena settlekan. Sekarang cikgu guna cara tidak susun tapi kita tambah tolak terus. Okay. 7A boleh tambah 3A jadi 10A. Negatif 4 tambah 2, negatif 2. Okay. Darab 4A. Okay, jadi saya akan seperti tadi, saya cuba settlekan yang dua belakang ini dulu lah. Jadi darab ke dalam. Okay. 4 positif, positif, positif. 4 darab 10, 40. A darab A kuasa 2. Okay, lepas tu negatif, positif, negatif. 2 darab 4, 8. Okay. Lepas tu darab masuk. Okay. 1/2 darab 40, 20. Kuasa 2. Positif, negatif, negatif. 1/2 darab 8, 4. Jadi inilah jawapan akhirnya. Okay. Senang kan? Cikgu Wang ni hanya kata senang saja selalu. Tapi memang kamu memang perlu banyak explore baru kamu akan dapat lebih banyak pengalaman. Okay. Okay, lepas tu soalan 4. Okay, soalan 4. Okay, soalan 4 ni kita boleh nampak ada 2. Okay. Satu adalah segitiga, satu adalah segi 4. Jadi segitiga, luas segitiga tambah luas segi 4 lah. Jadi segitiga adalah 1/2. Tapaknya 3A tambah 5 darab dengan 4A. Tinggi dia. Lepas tu segi 4 adalah 3A tambah 5. 3A tambah 5.
darab. Panjang, darab, lebar. Okay. Okay, jadi kita selesaikan. Okay, seperti yang tadi lah. Saya darab belakang ini ke dalam dulu lah. Okay. Okay, positif, positif, positif. 3 darab 4, 12. Darab A kuasa 2. Positif, positif, positif. 5 darab 4, 20 A. Okay, belakang itu, cikgu telah pernah ajar kan? 3 darab 3, 9. Darab A kuasa 2. Positif, positif, positif. 3 darab 5, 15. A. Okay, positif, positif, positif. 5 darab 3, 15. Okay, A. Okay, positif, positif, positif. 5 darab 5, 25. Okay, jadi telah bahagian belakang telah settle lah. Okay, lepas tu ini 1/2 darab ke dalam. 1/2 darab 12, 6. A kuasa 2. 1/2 darab 20 positif 10 A. 10 A. Okay. Lepas tu tambah 9A kuasa 2 tambah 15A. 15A saya settlekan dia dulu 30A tambah 25. Okay, ini dengan ini adalah sama. 6 darab 9, 15. A kuasa 2. Ini dengan ini adalah sama. Jadi 10 tambah 30, 40. A tambah 25. Jadi inilah jawapan akhirnya. Okay? Kita sudah selesaikan 2 muka surat. Okay? Jadi kita akan pergi kepada muka surat yang ke-9, penyelesaian masalah. Okay? Raisya mendapat lebih 15 markah daripada Kuat Yam dalam suatu ujian. Maka Afiq adalah 3 kali markah bagi Kuat Yum. Jadi jika markah Raisya ialah M, hitung beza markah antara Afiq dan Raisya. Ungkapkan jawapan dalam ungkapan algebra. Jadi sekarang kita mesti kenal pasti ada berapa orang? 3 orang dekat sini kan? Okay. Pertama adalah Raisya. Kedua adalah Kuat Yum. Ketiga adalah Afiq. Dan di sini dia beritahu maka Raisya adalah M. Okay. Raisya lebih 15 markah daripada Qayyum kan? Bermaksudnya Qayyum kurang 15 markah daripada Raisya kan? Jadi adalah M tolak 15 lah. Kerana dia 15, Raisya 15 lebih. Qayyum 15 markah kurang. Kalau Raisya markah dia M tolak 15 adalah markah bagi Qayyum. Okay, lepas tu di sini Afiq adalah 3 kali markah Qayyum. Jadi 3 kali. Qayyum berapa markah? M tolak 15. Jadi 3 kali 3 darab lah. 3 darab M tolak 15. Jadi inilah markah-markah mereka. Okay, lepas tu hitungkan beza. Hitung ya. Christopher ada masalah? Tak ada. Okay. Jadi cikgu terus lah. Okay, jadi beza markah Afiq dengan Raisya. Beza markah. Jadi sekarang kita nak cari beza. Beza markah Afiq dan Raisya. Okay. Jadi markah Afiq tolak markah Aisyah lah. 3 darab M tolak 15 tolak M. Jadi kita kembangkan di sini. Okay, kita kembangkan di sini. Okay, jadi 3 darab M, 3M. Positif, negatif, negatif. 3 darab 15,
3 darab 15, 45. Okay. Tolak M. Jadi 3M tolak M, 2M tolak 45. Jadi ini adalah beza markah Raisya dengan Alfie. Okay. Jadi markah Alfie tolak markah Raisya lah. Inilah jawapan dia. Okay. Kalau ada masalah boleh tanya. Okay. Jadi kita akan tengok kepada soalan yang seterusnya lagi. Okay, soalan 2. Anisha ingin membeli kain untuk menghiasi papan notis di kelasnya. Panjang papan notis itu ialah 4S darab 5 meter. Lebarnya ialah 2S tolak 3 meter. Aisyah ingin menutup keseluruhan papan notis tu. Hitungkan luas. Jadi hitungkan luas bermaksudnya panjang darab lebar lah. Okay. 4S tolak tambah 5 darab dengan 2S tolak 3. Jadi positif, positif, positif. 4 darab 2, 8. S darab S, S kuasa 2. Positif, negatif, negatif. 4 darab 3, 12 S. Positif, positif, positif. 5 darab 2, 10 S. Positif darab negatif, negatif. 5 darab 3, 15. Okay. Jadi 8S kuasa 2 tolak 12 tambah 10 tolak 2S tolak 15. Jadi inilah penyelesaian dia. Okay. Okay. Kalau tidak ada masalah, kita akan tengok kepada soalan yang terakhir untuk hari ini ya. Cikgu tidak akan ambil masa yang terlalu banyak. Okay. Okay, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan 3. Farhani ingin menyediakan 3 adunan kek. Setiap adunan kek memerlukan 4A tolak 7 kg tepung dan 2A darab A tambah 5 kg serbuk koko. Berapa jumlah gising dalam kg tepung dan serbuk koko yang diperlukan untuk 3 adunan itu? Okay. Sekarang apa yang kita kena tahu? Okay, dia kena buat 3 adunan kek kan. 1 adunan kek perlukan tepung dengan serbuk koko. Jadi kita sekarang kita cari satu biji kek perlu berapa berat. Jadi dia adalah A4 A tolak 7 tambah 2A darab A tambah 5. Tambah dia kan? Betul? Berat bagi tepung tambah dengan berat bagi apa? Bagi serbuk koko. Jadi yang depan ini 4A tolak 7 lah. Yang belakang ni saya kena kembangkan dia. Okay, tambah 2 darab 2 darab tanda nombor 2. A darab A kuasa 2. 2 darab positif, positif, positif. 2 darab 5, 10A. Jadi kita gabungkan dia lah. 2A kuasa 2. 4A tambah 10 tambah 14A. Lepas tu tolak 7. Jadi satu biji kek berat bagi tepung tambah dengan serbuk koko adalah 2A kuasa 2 tambah 14A tolak 7. Jadi sekarang 3 biji. 3 biji kek berapa? Jadi 3 darab dengan 2A kuasa 2 tambah 14A tolak 7. Jadi saya darab dia ke dalam lah.
3 darab 2, 6. Kuasa 2. Positif, positif, positif. 3 darab 14. Berapa? 14. 28. 28. 42. 42 Okay. Positif, negatif, negatif. 3 darab 7, 21. Jadi ini adalah jumlah. Jumlah jisim bagi 3 adunan itu. Okay. Jadilah inilah apa yang kita telah selesaikan untuk bahagian kembangan. Untuk bahagian kembangan dalam buku kerja kita lah. Dan cikgu ada rancang kalau kita buat lagi sekali untuk malam esok untuk sambung, ada masalah tak? Boleh bagi respon untuk cikgu? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Macam mana dengan yang lain? Okey. Kalau cikgu buat esok malam, kita sambung untuk pemfaktoran. Oh, dia ada masalah? Okey, terima kasih. Okey, jadi jangan risaulah kalau yang tidak dapat join tu. Okey, kalau tidak dapat join tu, cikgu ada rakaman, kamu boleh join dalam YouTube yang link yang cikgu bagilah. Okey. Jadi kalau tiada masalah untuk latihan, untuk perbincangan hari ini, kita sampai sini sahajalah. Okey, dan kita akan sambung lagi esok dengan pemfaktoran. Dan esok mungkin akan panjang sikit lah. Kerana ada 4 muka surat. Okay, kalau sempat memang cikgu habiskan 4 muka surat. Mungkin bajet masa antara 1 jam lebih macam tu lah. Okay, jadi kamu bersedia. Okay, kamu boleh tengok kembali latihan-latihan anda supaya kita boleh bincang masa esok. Kalau kamu ada soalan, boleh terus tanya secara live dengan cikgu ini ya. Okay, jadi kalau tak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Terima kasih kepada kehadiran semua dan bye-bye. Bye-bye, cikgu. Bye-bye. 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 Jumpa lagi.